السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dapat berhimpun, bertemu pagi ini. Jadi kita nak sambung perbincangan hari ini pada muka surat yang ke-105. Muka surat 105, iaitu pada tajuk permasalahan-permasalahan terpencil yang perlu diketahui. Jadi ini merupakan beberapa adab tambahan untuk melengkapkan lagi perbincangan-perbincangan yang telah dikemukakan oleh Imam Nawawi sebelumnya. Jadi antara permasalahan yang dibawakan di bawah tajuk ni, nombor satu, antaranya apabila seorang membaca Al-Quran kemudian terasa ingin kentut, maka dia hendaklah menghentikan bacaannya sehingga selesai, yakni selesai kentut. Kemudian dia menyambung semula bacaan tadi. Perkara ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dan selainnya daripada Atha, dan ia merupakan suatu adab yang baik. Walaupun benda ni remeh je ni, sebenarnya remeh sahaja, tetapi sebagai ahli ilmu, Imam Nawawi merasa bertanggungjawab untuk menjelaskan perkara ini supaya mereka yang tidak tahu tidak berasa was-was, tidak berasa ragu dan tidak sedar hati akibat tidak tahu cara untuk menyelesaikan masalah seumpama ni. Jadi walaupun kita tengah beribadat, tengah zikrullah, kita perlu qada, selesaikan dulu hajat kita, sebab itu adalah hak ke atas diri kita. Itu adalah hak yang perlu kita sempurnakan. Maknanya kalau kita tahan, ia menyebabkan tak baik, tidak bagus untuk diri kita. Maka sebab tu selesaikan dulu hajat tersebut, kemudian kemudian sambung balik bacaan. Jadi sambung tu yang terbaiknya dalam keadaan berwuduk. Kalau tidak ada wuduk sekalipun, kalau dia rasa malah, kalau dia rasa jauh daripada tandah dan tempat ambil air sembahyang dan seumpamanya, maka dia boleh teruskan bacaannya. Sebab baca Al-Quran tidak diwajibkan dalam keadaan berwudu, seperti kita telah sebutkan pandangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang kedua, apabila dia menguap, dia perlu menghentikan bacaannya sehingga selesai menguap, kemudian meneruskan bacaannya kembali. Hal ini disebutkan oleh Mujahid, dan ia adalah suatu perkara yang baik. Dalilnya ialah sebuah hadis yang sabit daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik bi yadihi ala famihi fa inna syaitan yadkhul." Yani apabila seorang daripada kamu menguap, maka dia hendaklah menutup mulutnya dengan tangan, kerana syaitan akan masuk ke dalam mulut
yakni jika tidak ditutup. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini bila kita menguap, hentikan bacaan untuk menunaikan hak ke atas diri kita. Tapi kalau mengantuk sehingga bacaan kita sudah sudah terabur, sudah tidak kemas, tidak tahu depan dan belakang sambungannya dan seumpamanya, maka sebaiknya kita berhenti, tidur dulu. Tidur dulu, rehat dulu, kemudian sambung balik. Macam sekarang ni kita sedang mengejar Lailatul Qadar. Setengah-setengah orang itu dia tak tidur. Dia tak tidur malam, ataupun dia tidur sekejap dan dia habiskan banyak daripada malamnya untuk qiyamul lail, untuk baca Al-Quran dan seumpamanya. Jadi walaupun dalam kita mencari malam Al-Qadar, kita juga kalau letih baca Al-Quran, kita molek, baik untuk kita rehat sekejap, untuk kita sambung balik. Bukannya tidur tak bangun-bangun, bukannya rehat sampai pagi, tidak. Apabila dia membaca firman Allah yang berikut, wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair ialah anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih ialah anak Allah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dan golongan Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu, yakni Allah bakhil. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Dan mereka berkata Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan ayat-ayat lain seumpamanya, maka dia hendaklah merendahkan suara ketika membacanya. Demikianlah yang dilakukan oleh Ibrahim An-Nakhai. Tapi ini satu bentuk adab yang mana kita tidak terikat dengan adab adab seumpama ni. Ini berkait dengan nada bacaan kita sesuai dengan ayat yang dibaca. Sebab ayat-ayat ini semua ayat-ayat menceritakan bagaimana kekufuran Yahudi dan Nasrani yang menyabitkan, yang mengatakan, yang mendakwa Allah ada anak dan seumpamanya. Jadi kita baca dengan perlahan untuk merendahkan, untuk meremehkan, untuk menolak, menafikan secara tidak langsung dakwaan Yahudi dan Nasara itu. Itu sahaja. Bukan bermakna bila kita baca dengan kuat seolah-olah kita bersetuju, tidak. Yang ketiga, oleh Ibnu Abi Daud telah meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang lemah daripada Asy-Sya'bi, bahawa seseorang bertanya kepadanya, jika ada orang membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, memberi segala penghormatan dan kebaikan ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah ke atas baginda dan ucapkanlah salam dengan penghormatan yang sepenuhnya. Jadi adakah kamu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ya. Asy-Sya'bi bila ada orang tanya dia, sebab ayat ni ayat perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah ke atasnya dan ucapkanlah salam dengan penghormatan yang sepenuhnya. Sallu ayat perintah, fi'il amar. Jadi adakah bila imam baca ataupun bila kita sendiri baca ayat ni, jadi sebelum kita sambung ayat seterusnya, adakah kita kena selawat dulu?
Jadi mengikut Asy-Sya'bi, dia kata ya kena selawat. Tapi hadis ni hadis yang lemah. Disunatkan baginya menyebut ucapan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Man qara'a wat-tini waz-zaitun faqara'a alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin." Artinya, sesiapa yang membaca surah At-Tin sehingga ayat "Bukankah Allah adalah sebaik-baik pemutus hukum?" maka dia hendaklah mengucapkan, "Benar, dan aku termasuk dari kalangan orang yang bersaksi atas perkara tersebut." Ini satu bentuk respon kepada ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quran, sebagaimana yang ayat "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi", itu satu bentuk respon, satu bentuk jawab kepada fi'il amar. Begitu juga sini, ini dalam bentuk istifham, ayat pertanyaan. Bukankah? Tapi bukannya nak tanya betul ataupun tidak, untuk menyabitkan, untuk mengukuhkan lagi pertanyaan yang disebutkan di sini. Jadi jawabnya, responnya, "Bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin." Abu Daud dan At-Tirmizi telah meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang lemah daripada seorang lelaki Badui daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. At-Tirmizi berkata, hadis dengan sanad ini diriwayatkan daripada seorang lelaki Badui daripada Abu Hurairah, namun tanpa disebutkan namanya. Ibnu Abi Daud dan perawi lain meriwayatkan lafaz tambahan bagi hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi tadi. Bagi hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi tadi, hadis yang sama tapi ada lafaz tambahan melalui riwayat yang lain. Wa man qara'a akhira la uqsimu bi yaumil qiyamah alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta falyaqul bala wa ana ashhad. Wa man qara'a fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun falyaqul amantu billah. Artinya, sesiapa yang membaca akhir surah Al-Qiyamah, bukankah Tuhan yang melakukan semua itu berkuasa menghidupkan yang mati? Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Ini pun satu bentuk istifham juga. Maka dia hendaklah mengucapkan, "Benar, aku menyaksikan hal itu." Dan sesiapa yang membaca, maka ucapan manakah yang mereka akan imani setelahnya, yakni Al-Quran. Ini dalam surah Al-A'raf. Ini dalam surah Al-Mursalat. Ayat tadi dalam surah Al-A'raf. Maka dia hendaklah mengucapkan, "Aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah." Begitu juga Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum meriwayatkan annahum kanu idza qara'a ahaduhum sabbihisma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Apabila salah seorang daripada kalangan mereka membaca ayat sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, memuji nama Tuhanmu yang maha tinggi, beliau akan mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Sebab ni ayat perintah, sabbih, bertasbihlah. Bertasbihlah. Umar Al-Khattab meriwayatkan annahu kana yaqulu fiha subhana rabbiyal a'la 3 marrat. Beliau mengucapkan maha suci Tuhanku yang maha tinggi pada ayat tersebut sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Ini lebih kurang ya. Perkara yang lebih kurang sama sahaja, cuma ayat sahaja yang berbeza. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pula meriwayatkan annahu shalla fa qara'a akhir surati Bani Israil thumma qala alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada
Artinya bahawa beliau mengerjakan salat lalu membaca akhir surah Al-Isra, surah Bani Israil ini surah Al-Isra. Kemudian mengucapkan segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada. Ini respon kepada akhir daripada ayat surah Al-Isra, yakni wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allah Ta'ala sebut qulil hamdulillah, sebutkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak, walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Jadi sebagai respon kepada ayat tersebut, Abdullah bin Mas'ud selesai sahaja baca ayat ni, dia pun kata alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak, yang tidak mempunyai anak. Jadi respon-respon seumpama ni, sama ada kita lakukan, kita baca Al-Quran di luar daripada sembahyang ataupun dalam sembahyang, sama juga dengan bab yang sebelum ni kita telah sebutkan. Disunatkan untuk kita isti'azah, disunatkan untuk kita as-su'al, minta permohonan dengan Allah Subhanahu wa taala jika kita baca ayat-ayat berkenaan dengan syurga, berkenaan dengan nikmat-nikmat. Jadi kita disunatkan untuk minta sesuai dengan ayat yang dibaca. Begitu juga isti'azah, minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala jika kita baca ayat-ayat yang bersifat berkait dengan neraka dan seumpamanya. Jadi sunat kita minta berlindung. Jadi sama juga, sama juga dalam ayat-ayat yang dibacakan, beberapa ayat yang kita baca saat ini. Ini respon kepada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Sebab ayat Al-Quran ni dia tidak semuanya bersifat dia ada bersifat dialog, seolah-olah dialog lah, ada pertanyaan, ada perintah dan seumpamanya. Jadi kita dibenarkan memberikan respon kepada ayat-ayat tersebut, dengan syarat kalau dalam kita kena respon dalam bahasa Arab jugalah, dalam bahasa Arab juga. Kalau dalam sembahyang kena sebut seperti mana yang diajarkan di sini, dan nak respon ayat-ayat seumpama ni mestilah kita faham. Bermakna kalau orang tu boleh respon, boleh jawab ayat-ayat seumpama ni, satu dia faham, satu lagi dia menghayati ayat-ayat yang dibaca. Dia menghayati, mentadabbur ayat-ayat yang dibaca. Kalau dia faham sekalipun tapi dia tak tadabbur, dia tidak boleh nak respon kepada ayat-ayat seumpama ni. Lepas tu tajuk yang seterusnya, membaca Al-Quran dengan tujuan untuk bertutur. Ini satu level yang tinggi lah, level yang tinggi. Ayat-ayat Al-Quran dia guna sebagai jawapan, sebagai pertanyaan, sebagai apa-apalah, tapi dalam percakapan. Saya sendiri tidaklah mampu nak buat seumpama ni. Tapi kita pernah tengok sahabat kita, orang Somalia. Orang Somali ni dia fasih bahasa Arab. Lepas tu sahabat saya tadi tu hafalan Al-Qurannya sangat mantap. Jadi dia boleh petik di mana-mana sahaja ayat. Bila dia nak bercakap, spontan keluar ayat-ayat sesuai dengan
sesuai dengan topik perbualan yang dia nak ungkapkan. Jadi membaca Al-Quran dengan tujuan bertutur. Ibnu Abu Dawud menyatakan khilaf dalam permasalahan ini. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah telah meriwayatkan bahawa beliau tidak suka apabila seseorang mentakwilkan Al-Quran dengan sesuatu yang mendatang daripada hal keduniaan. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan annahu qara'a fi salatil maghrib di Makkah wat-tin waz-zaitun thumma rafa'a sawtahu wa qala wa hadzal baladil amin wa hadzal baladil amin. Yakni dalam salat maghrib ketika berada di Makkah, beliau membaca demi buah tin dan zaitun dan gunung Tursina, wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kemudian beliau meninggikan suara apabila membaca dan wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Jadi dia tinggikan suara sebab ayat yang dibaca bertepatan dengan tempat yang dia berada ketika itu. Sebab ayat itu merujuk kepada Makkah. Ayat itu merujuk kepada Makkah. Hukaim bin Sa'ad meriwayatkan anna rajulan minal muhakkimah ata Aliyan radhiyallahu anhu wa huwa fi salati as-subh faqala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk fa ajabahu Ali radhiyallahu anhu fi as-salah fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Artinya seorang lelaki dari Al-Muhakkimah. Al-Muhakkimah ni satu kumpulan Khawarij. Satu kumpulan Khawarij yang menuduh sahabat-sahabat seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kufur, munafik. Jadi dia datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang sedang menunaikan solat subuh. Ali sedang sembahyang subuh. Lalu dia kata, ini lelaki tadi kata, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jadi ucapan dia ni satu percakapan, cuma dia guna ayat Al-Quran. Surah Az-Zumar ayat 65. Jika engkau mempersekutukan Allah, maka akan terhapuslah segala amalanmu. Sebab mereka ni menganggap sahabat-sahabat ni kufur, sahabat-sahabat ni munafik, dan mereka menganggap mereka itulah orang Islam yang sebenar. Jadi sebab tu dia apa ni, dibaca ayat ni untuk temboklah kita kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu Ali radhiyallahu anhu jawab pun guna dengan ayat Al-Quran, fasbir inna wa'dallahi haqq. Maka bersabarlah wahai Muhammad. Ini untuk menenangkan diri dia. Sesungguhnya janji Allah itu benar, dan sesekali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Jadi abaikan sahaja apa yang diucapkan oleh lelaki tadi, sebab mereka itu orang yang tidak meyakini kebenaran Allah. Jadi ini contoh ayat-ayat Al-Quran yang digunakan dalam bentuk pertuturan. Ulama mazhab kami berkata, apabila seorang meminta izin kepada orang yang sedang salat untuk masuk, lalu orang yang salat itu mengatakan udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat sejahtera serta beroleh keamanan. Jadi tengah sembahyang tiba-tiba ada orang nak masuk, ada orang bagi salam, dia pun baca ayat ni, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah dengan selamat sejahtera serta beroleh keamanan. Jika dia berniat membaca Al-Quran atau niat bacaan Al-Quran
dan memberitahu orang itu solatnya tidak batal. Tetapi jika dia hanya berniat memberitahu orang itu tanpa disertai niat bacaan Al-Quran, solatnya batal. Jadi kalau dia semata-mata baca ayat tersebut untuk bertutur, untuk bercakap, maka solatnya batal. Tapi jika dia niat termasuk dalam bacaannya dalam sembahyang, maka itu tidak batal. Itu beberapa perkara yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Lepas itu tajuk seterusnya memberi salam ketika sedang membaca Al-Quran sambil berjalan dan melintasi sekumpulan manusia. Ini dalam bab memberi salam ketika sedang membaca Al-Quran. Sama ada orang yang membaca Al-Quran itu memberi salam kepada orang lain, ataupun orang lain bagi salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Apabila dia membaca Al-Quran sambil berjalan, maknanya boleh baca Al-Quran sambil berjalan. Bahkan moleklah, bagus, sesuai dalam keadaan-keadaan tertentu, terutamanya orang yang menghafal Al-Quran, dia kena pelbagaikan situasi, keadaan untuk mengukuhkan hafalannya. Kalau dalam keadaan duduk sahaja, dia sebenarnya tidak sesuai, tidak begitu baik. Tapi kalau dia pelbagaikan cara dia mengulang Al-Quran, murajaah Al-Quran sambil berjalan, maknanya dia jadikan Al-Quran itu sebagai perkara yang sebati dengan kehidupannya, sehingga dalam setiap situasi pun dia boleh baca Al-Quran. Maka itu sebenarnya menambahkan lagi mutu hafalannya. Jadi sebab tu dia kata, apabila dia membaca Al-Quran sambil berjalan kemudian melintasi sekumpulan manusia, sunat baginya untuk menghentikan bacaan dan memberi salam kepada mereka. Memberi salam walaupun orang yang dia bertemu tu, dia litah tu tidak baca Al-Quran, buat benda lain. Sunat memberi salam kepada mereka, kemudian barulah menyambung kembali bacaan tadi. Jika dia mengulangi bacaan isti'azah, itu adalah perbuatan yang baik. Maknanya kalau tak ulang pun tak apa, isti'azah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sekiranya dia membaca Al-Quran dalam keadaan duduk, dia sedang duduk membaca Al-Quran, kemudian seseorang berjalan melintasinya, Imam Abul Hasan Al-Wahidi berkata, cara paling utama ialah tidak memberi salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran, kerana dia sedang menyibukkan diri dengan bacaan tersebut. Ini penting untuk kita untuk kita faham. Ini ada beberapa keadaan yang dikecualikan, maknanya tidak baik kita memberikan salam, sebab hukum memberikan salam ni sunnah, manakala hukum menjawab salam adalah wajib. Jadi mereka yang nak berikan salam kepada seseorang, dia kena tahu beberapa keadaan yang yang tidak sesuai untuk kita berikan salam kepadanya. Dalam kitab fiqh ada disebut beberapa keadaan, termasuklah dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Kita tengah mengaji, kita tengah ada kuliah seumpama ni. Jadi kalau ada seorang mari, orang lain mari lewat sikit, dia tak perlu bagi salam, terus masuk duduk dalam majlis tersebut. Sebab jika dia bagi salam itu mengganggu majlis. Begitu juga orang tengah baca Al-Quran, bila kita masuk, kita tak perlu bagi salam kepadanya. Ketika tengah sembahyang, begitu juga ketika tengah makan. Orang tengah makan, kita tidak perlu
memberikan salam kepadanya, sebab dia tengah sibuk untuk menggunakan mulutnya untuk untuk mengunyah dan seumpamanya. Kata beliau lagi, jika seorang memberi salam kepadanya, cukuplah dia menjawabnya menggunakan isyarat, angkat tangan ke sebagai contoh. Beliau berkata, jika dia ingin menjawab dengan lafaz salam, dia boleh melakukannya. Kemudian dia mengucapkan isti'azah semula dan menyambung bacaannya. Namun pendapat yang beliau utarakan ini adalah lemah. Secara zahir wajib menjawab salam dengan lafaznya sendiri, yakni tidak boleh isyarat dengan tangan sahaja. Al-Pasu, sesungguhnya ulama mazhab kami berkata, jika seseorang yang masuk ke dalam masjid ketika khutbah pada hari Jumaat sambil memberikan salam, sedangkan kami katakan bahawa diam adalah sunat, wajib menjawab salam menurut pendapat yang lebih sahih daripada dua pendapat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Apabila mereka berpandangan seperti ini ketika khutbah sedang berlangsung serta terdapat perselisihan pendapat berkenaan kewajipan diam dan haram bercakap semasa khutbah, maka keadaan membaca Al-Quran yang tidak diharamkan bercakap menurut ijma' ulama adalah lebih utama. Tambahan pula, hukum menjawab salam adalah wajib secara umumnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jika dia terbersin ketika membaca Al-Quran, sunat baginya untuk mengucapkan Alhamdulillah. Ini dalam keadaan bersin ketika membaca Al-Quran, sunat untuk dia mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga ketika dia berada dalam salat. Ketika dia berada di dalam salat, jadi mengikut Imam Nawawi, sunat juga untuk dia mengucapkan Alhamdulillah. Ini pandangan Imam Nawawi rahimahullah. Sebenarnya yang lebih baik, tak perlulah kita jawab, kita sebut Alhamdulillah. Tak perlulah kita sebut Alhamdulillah, sebab kita tengah berada dalam situasi sembahyang. Banyak kita sibuk dengan zikir-zikir yang lain. Sekiranya orang lain bersin ketika dia sedang membaca Al-Quran di luar salat, ini dia tak semaya. Dia sedang baca Al-Quran di luar sembahyang, lepas tu dia dengar orang lain bersin, lalu orang itu mengucapkan Alhamdulillah. Sunat bagi pembaca Al-Quran itu mendoakan dengan berkata Yarhamukallah, Yarhamukallah. Sekiranya dia mendengar azan, dia hendaklah menghentikan bacaan dan menjawabnya menurut lafaz azan. Menurut lafaz azan. Maknanya ini seperti kita sebut dah sebelum ni, okay. Zikir yang paling afdal, walaupun kita kata secara umumnya adalah membaca Al-Quran, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu yang telah disunnahkan, zikir-zikir yang khusus dalam keadaan tersebut, maka kita kena utamakan zikir yang sesuai dengan keadaan tersebut. Jadi bila kita dengar lawangan azan, zikir yang lebih utama ialah menjawab lafaz azan, dan berdoa selepas azan. Jadi walaupun tengah baca Al-Quran, maka baik molek untuk kita berhenti sekejap sebelum kita menyambungnya kembali. Sama juga dengan iqamah. Cuma dalam bab iqamah ni dia ada perbezaan khilaf. Sebab iqamah ni ada ulama kata dia tidak termasuk dalam nida, dalam panggilan. Tidak sama dengan azan. Azan ni nida, panggilan. Jadi panggilan kita disunatkan untuk jawab panggilan.
iqamah ni tidak ada maksud nida. Cuma dalam mazhab Syafi'i, bagi mereka iqamah ni juga termasuk dalam nida. Panggilan juga, azan juga. Jadi sebab tu mereka kata ada juga ada juga jawab iqamah. Ada juga jawab iqamah dan doa selepas iqamah. Doa yang samalah seperti yang dibaca selepas azan. Tapi mengikut pandangan yang lain, mereka mengatakan tidak ada sebenarnya doa dan jawab tadi. Sebab iqamah ni hanya nak suruh orang yang sudah bersedia, yang sudah hadir untuk bangkit sembahyang. Bukannya nak panggil buat kali kedua. Sebab mereka sudah hadir, mereka sudah ada dekat masjid itu. Kemudian dia kembali membaca Al-Quran. Tak apalah. Lepas tu berdiri sebagai tanda hormat dan memuliakan seseorang yang melintasi pembaca Al-Quran. Bila ada orang yang lebih berkedudukan dari sudut ilmu, kesolehan, kemuliaan, lebih berusia dan warak, lebih dihormati kerana mempunyai kuasa atau lebih tua daripadanya, atau sebab-sebab yang lain, melintasi pembaca Al-Quran, tidak mengapa baginya untuk berdiri sebagai tanda hormat dan memuliakannya, bukan untuk menunjuk-nunjuk dan mengagungkannya. Maknanya bila dalam situasi ini kita bertembung antara memuliakan Al-Quran dan juga orang yang lalu berdekatan dengan kita, dengan syarat orang itu mestilah orang yang orang yang baik, orang yang baik. Jadi bagi Imam Nawawi, dia kata tidak mengapa untuk berdiri, untuk bersalam ke atau apa-apa sahajalah dengan mereka, sebagai tanda memuliakannya. Lebih-lebih lagi jika orang tak ada, jarang-jarang sekali hadir ke tempat kita. Jadi boleh kita bangun bersalam dan seumpamanya. Tidak, perbuatan seumpama itu tidak merendahkan Al-Quran, tidak merendahkan Al-Quran. Lepas tu tajuk seterusnya, hukum hakam yang sangat berharga berkaitan bacaan Al-Quran dalam solat. Berkaitan bacaan Al-Quran dalam solat. Ni bab ni Imam Nawawi banyak kemukakan perbincangan yang berkait dengan fiqh sembahyang, khususnya berkait dengan bacaan dalam sembahyang. Berkait dengan bacaan dalam sembahyang. Jadi antaranya yang dia nak bincangkan di sini ialah wajib membaca Al-Quran dalam salat fardu menurut ijma' ulama. Ini baca Al-Quran secara umum, tidak khusus Fatihah ke apa-apa ke. Secara umum baca Al-Quran dalam salat fardu adalah wajib. Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad dan majoriti ulama berkata wajib membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Manakala Abu Hanifah dan sekumpulan ulama berkata tidak wajib membaca surah Al-Fatihah langsung dan tidak wajib membaca Al-Quran dalam 2 rakaat terakhir. Tidak wajib baca Fatihah sini mengikut Imam Abu Hanifah, yakni boleh baca mana-mana ayat sahaja daripada Al-Quran. Tidak mesti Fatihah. Tapi baca ayat Al-Quran itu wajib. Cuma tidak wajib baca Fatihah. Namun pendapat yang tepat ialah pendapat yang pertama, yakni Imam Nawawi mentarjihkan pandangan yang mewajibkan Fatihah. Banyak dalil daripada sunnah yang menjelaskannya, dan cukuplah sabda Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, la tujzi'u salatun la yuqra' fiha bi ummil Quran. Tidak sah salat yang tidak dibaca Ummul Quran, yakni Al-Fatihah di dalamnya.
Mereka berijma' bahawa sunat membaca surah selepas Al-Fatihah dalam 2 rakaat salat subuh dan 2 rakaat pertama bagi salat-salat yang lain. Ini bacaan surah pula dalam sembahyang. Kalau Fatihah wajib hukumnya dalam setiap rakaat. Manakala surah pula apa hukumnya? Jadi Imam Nawawi sebut mereka ijma' sepakat bahawa sunat membaca surah selepas Al-Fatihah dalam 2 rakaat solat subuh. Ini kita tahu dah lah. Dan 2 rakaat pertama bagi solat-solat yang lain. 2 rakaat pertama bagi solat-solat yang lain. Hukumnya sunat, tidak wajib. Tetapi berselisih pendapat mengenai hukum sunat membacanya dalam rakaat ketiga dan keempat. Rakaat ketiga solat maghrib sebagai contoh. Rakaat ketiga dan keempat solat solat lain, kayak solat zuhur, asar dan isyak. Jadi sunat atau tidak baca surah dalam rakaat yang ketiga dan keempat. Asy-Syafi'i mempunyai 2 pendapat dalam hal ini. Imam Syafi'i mempunyai 2 pendapat dalam masalah ini. Menurut qaul jadid, ini pendapatnya yang baru. Ini istilah dalam mazhab Syafi'i. Ia disunatkan. Manakala menurut qaul qadim, ia tidak disunatkan. Menurut qaul qadim, ia tidak disunatkan. Tapi menurut mengikut amalan ramanya, yakni qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, mereka pakai pendapat yang tidak disunatkanlah. Sebab tu dalam solat biasanya kita tidak baca surah dalam rakaat yang ketiga dan keempat. Lepas tu dia kata lagi, ulama mazhab kami berkata, apabila kita katakan hukumnya adalah sunat, yakni hukum baca surah dalam rakaat ketiga dan keempat, maka tiada khilaf pada bacaannya yang perlu lebih pendek daripada bacaan dalam 2 rakaat terawal. Walaupun sunat dibaca surah, tapi kita hendaklah memastikan bacaan surah dalam rakaat ini bagi pendapat yang mengatakan sunat juga. Baca surah dalam rakaat yang ketiga dan keempat. Tapi kena baca lebih pendek daripada 2 rakaat yang pertama. Mereka berkata lagi, kadar bacaan Al-Quran dalam rakaat yang ketiga dan keempat adalah sama panjang, cuma lebih pendek daripada rakaat pertama dan kedua. Ini masalah fiqh lah pula. Adakah seorang perlu memanjangkan bacaan Al-Quran dalam rakaat yang pertama berbanding rakaat yang kedua? Tak apalah, kita baca sikit. Terdapat 2 pendapat dalam kalangan ulama mazhab kami. Itu pendapat yang lebih sahih di sisi majoriti mereka adalah tidak perlu memanjangkannya. Pendapat kedua pula yang merupakan pendapat yang sahih menurut muhaqqiqin. Dia perlu memanjangkannya, yakni memanjangkan bacaan surah dalam rakaat yang pertama berbanding dalam rakaat yang kedua. Pendapat ini juga adalah pendapat yang terpilih berdasarkan sebuah hadis yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thaniyah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan Al-Quran dalam rakaat pertama dengan kadar yang tidak dipanjangkannya dalam rakaat yang kedua. Faedahnya ialah orang yang terlewat datang boleh mendapatkan rakaat yang pertama. Itu faedahnya. Wallahu a'lam. Lepas tu perbincangan seterusnya ini berkenaan dengan makmum yang masbuk. Yang masbuk sempat bersama imam 2 rakaat terakhir solat zuhur atau solat lain. Kemudian dia bangun untuk menyelesaikan 2 rakaat lagi. Sunat atau tidak baginya untuk membaca surah
sunat ke tidak untuk membaca surah. Ini insya-Allah kita sambung kemudianlah. Ada lagi beberapa tajuk yang yang perlu kita selesaikan insya-Allah sebelum kita tamatkan program kita di sini. Dan sebenarnya tidak semua bab kita nak baca daripada kitab ni. Kalau kita dapat khatamkan, kita dapat habiskan bab yang ke-6 ni pun sebenarnya kita sudah kita sudah bincang hampir keseluruhan bab lah. Hampir keseluruhan adab-adab, fadilat-fadilat berkenaan dengan Al-Quran ni. Sebab dalam bab yang ketujuh sebagai contoh, kita boleh tengok ia pengulangan lah kepada adab-adab dan juga fadilat-fadilat yang telah kita lalui, yang telah kita bincang dalam bab-bab yang sebelumnya. Itu. Jadi sampai situ dulu untuk hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.